Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taruftum wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahaba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti lahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dinaungi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk kisah menjadi ibrah. Sebelum itu, khatib ingin menyeru kepada seluruh umat Islam untuk terus mengimarahkan masjid, melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar serta dan memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Selain itu, teruslah berwaspada dengan ancaman wabak penyakit COVID-19 dan penyakit tangan, kaki dan mulut yang sedang merebak. Jagalah kebersihan kerana ia juga merupakan salah satu tuntutan yang sangat besar dalam Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, isu penghinaan ke atas agama Islam dan Rasulullah SAW bukanlah baru berlaku sekali dua, tetapi ia menjadi soroti episod-episod penghinaan ini. Ia telah berlaku sejak sekian lama, bahkan semenjak Rasulullah SAW masih hidup lagi. Baginda telah dihina dan disakiti. Baginda SAW telah menerima pelbagai tuduhan dan cercaan, bahkan diancam bunuh oleh orang-orang musyrikin dan kafir Quraisy ketika itu. Nabi dituduh sebagai gila, ahli sihir, penyair dan bermacam-macam lagi tuduhan yang tidak masuk akal. Namun baginda Rasulullah SAW tetap sabar dan teguh melaksanakan tugas dakwahnya menyampaikan risalah Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran bagi membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dari sebarang tuduhan dan tumahan musyrikin. Terlalu banyak dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala membela dan mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Antaranya seperti dalam surah Al-Qalam ayat 2 hingga 4, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bermaksud, engkau wahai Muhammad, dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu, ia bukanlah seorang gila sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Bahkan engkau adalah seorang yang bijaksana, dan sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang amat besar yang tidak putus-putus sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Sedang jemaat yang dirahmati Allah, mengimbas kembali dalam peristiwa hijrah, Rasulullah SAW telah berhadapan dengan pelbagai ancaman. Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan mihna dan tribulasi yang dihadapi oleh baginda dan sahabatnya yang setia, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika berlindung di dalam gua. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 40 bermaksud, kalau kamu tidak menolongnya Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negeri Mekah. Sedang dia salah seorang daripada dua sahabat ketika mereka berlindung di dalam gua. Pada ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang tidak kamu melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terbawa kalah dengan sehina-hinanya. Dan kalimah Allah Islam adalah yang tertinggi selama-lamanya, kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dalam peristiwa ini juga makhluk yang lain turut sama melindungi Rasulullah SAW dari disakiti oleh orang kafir Quraisy. Lama-lama membuat sarangnya di pintu masuk gua bagi mengirimkan pihak musuh. Imam Ibni Hatir dalam Al-Bidayah wa Al-Hinayah membawakan satu riwayat, Nabi SAW dan Abu Bakar bertolak ke gua manakala kaum Quraisy datang mencari Nabi SAW, dan mereka terlihat terdapat sarang laba-laba di pintu gua sambil berkata, tidak ada sesiapa yang boleh masukinya tanpa merosakkan sarang laba-laba tersebut. Lihat pula peristiwa Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan melindungi Rasulullah SAW daripada disakiti oleh Suraqah bin Malik ketika beliau cuba mengejar Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan mereka ke kota Madinah. Beberapa kali kaki kudanya tersungkur tatkala Suraqah hampir dapat menangkap Rasulullah SAW. Akhirnya dengan kuasa dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala,
Terbenamlah kaki kuda Suraqah dalam pasir yang akhirnya menundukkan ego Suraqah bin Malik dan lantas menanamkan keyakinannya terhadap Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khutbah kali ini sengaja membawakan kisah-kisah penghinaan dan ancaman yang diterima oleh Nabi SAW ketika baginda masih hidup, bertujuan menunjukkan episod penghinaan ke atas Rasulullah SAW telah berlaku sejak baginda masih hidup dan sikap Rasulullah SAW berhadapan dengan situasi tersebut. Betapa sifat kemanusiaan, kasih dan sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya sangatlah tinggi, walaupun baginda disakiti dengan amat dahsyat. Kita wajib mengambil iktibar pengajaran dan teladan dari sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Lihat juga makhluk-makhluk lain seperti laba-laba dan para malaikat juga turut bersama-sama mempertahankan Rasulullah SAW dari terus disakiti dan dihina. Maka kita sebagai mukmin juga wajib bersama-sama dengan ketegasan mempertahankan Rasulullah SAW dari terus dihina, kerana menghina Rasulullah SAW selepas kewafatannya sama seperti menyakiti baginda ketika masih hidup. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada dalil Al-Quran, hadis dan kisah yang dikemukakan tadi, terbukti kepada umat ini bahawa Allah SWT, para malaikat dan seluruh makhluk bangkit mempertahankan Rasulullah SAW. Ajaran yang dibawa oleh baginda tak disakiti atau disederai, dicemooh dan dihina, dan tuduhan gila atau penyair. Kita patut malu dan tercabar dengan laba-laba yang membina sarangnya di pintu gua, malaikat penjaga gunung, dan dalam peristiwa di Taif serta batu dan pasir dalam perjalanan di hijrah Rasulullah SAW. Justru mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin meninggalkan beberapa pesanan. Pertama, episod penghinaan terhadap Rasulullah SAW bukanlah berlaku sehari dua, namun telah berlaku sejak sekian lama, bahkan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Kedua, Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada manusia bagi membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dari tomahan dan tuduhan tidak berasaskan orang-orang kafir. Ketiga, sikap dan sifat Nabi yang maaf, tidak mudah melenting dan dalam berhadapan dengan segala penentangan wajib dicontohi dan diteladani. Bagi baginda jugalah sebaik-baik contoh teladan buat kita semua. Renungkanlah firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 111 yang bermaksud, demi sesungguhnya kisah Nabi-Nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang mempunyai akal fikiran. Kisah Nabi-Nabi yang terkandung dalam Al-Quran bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat kepada kaum-kaum yang mahu beriman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri azim, amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyhi karim. Faqala Allah ta'ala amarakum bis salati wa taslimi ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ومن بقية صحابة أجمعين ومن التابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة Malikana ke bawah beli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riwayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibnu Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah wa kazalika ke bawah beli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajar Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah lagi maha mendengar, Engkaulah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu agar Engkau ampunkan segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, jauhkanlah kami dari rezeki yang haram. Cukupkanlah kami dengan kurnia-Mu dari bergantung kepada selain-Mu. Hindarkanlah kami dari sebarang fitnah, bala bencana, wabak penyakit, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar seperti rasuah, salah guna kuasa dan hiburan yang melalaikan. Hanya kepada-Mu ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, satukanlah kami atas agama-Mu dan hindarkan kami dari perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami dari keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan solat secara berjemaah serta tekun mengimarkan masjid. Sesungguhnya hanya kepada-Mu ya Allah doa kami mohon diperkenankan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazirkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum walazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Rabbi a'la bihamdi subhana rabbi a'la bihamdi subhana rabbi a'la.
Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni wa'afni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Rabbi a'la bihamdi subhana rabbi a'la bihamdi subhana rabbi a'la bihamdi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim ya bihamdi subhana rabbil azim ya bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Rabbi a'la bihamdi subhana rabbi a'la bihamdi subhana rabbi a'la bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni wa'afni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Rabbi a'la bihamdi subhana rabbi a'la bihamdi subhana rabbi a'la bihamdi. Allahu Akbar. Tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatun. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.